محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سجل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga ruang masa untuk kita teruskan lagi pada kitab Fatih Faridah Al-Faraid, yang mana kita dah sampai pada muka yang ke-11 cetakan Jawi ini, pada kedua kidam zati. Situ kan? Kidam zati. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kedua kidam zati. Kidam zati. Yang kedua ialah kidam zati. Daripada sifat 13 yang disebut oleh pengarang di sini, yang mana sifat ini ialah sifat pertama daripada sifat salbiyah yang 5. Kata pengarang, kedua kidam zati, titik bertindih sifat salbiyah. Jadi permulaan sifat salbiyah dibincangkan tentang sifat kidam. Kidam ini kenapa disebut kidam zati? Biasanya kita dengar kidam saja kan? Kidam. Kenapa di sini dia tambah dengan lafaz kidam zati? Kerana kidam ini dia dalam penggunaan bahasa dia ada banyak makna. Antaranya kidam dengan makna lama. Dengan makna lama. Kidam dengan makna lama ini merujuk kepada usia, tempoh. Itu namanya kidam zamani. Kidam zamani. Contoh kita kata Baitun qadim. Hadza baitun qadimun. Ini rumah lama. Ini rumah lama, rumah pusat. Qadim juga guna. Kita sifatkan dengan kidam juga. Ini rumah qadim, maknanya rumah lama. Bukan rumah tu qadim macam tu, bukan. Daripada itulah penggunaan ayat Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan itu kami tentukan tempat manazilnya. Tempat naik, dia punya fasa bulan itu. Hatta 'ada kal 'urjunil qadim, sehingga kembalilah bulan itu seperti pelepah tamar yang tua. Pelepah tamar bila dia tua, dia akan melekuk. Jadi fasa bulan sebagaimana bermula dengan lekungan anak bulan, lepas tu besar jadi bulan penuh, kembali balik kecil-kecil jadi umpama pelepah tamar yang tua melekung balik. Maknanya nak menunjukkan kepada habisnya bulan tersebut. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Maka di situ disifatkan urjun, pelepah tamar, dengan qadim. Jadi qadim yang dimaksudkan di sini ialah kidam zamani, yang merujuk kepada tempoh dan usia. Yang dalam fiqhnya yang berusia setahun ke atas dikira sebagai lama. Itu dalam masalah fiqh lah. Yang kedua dinamakan qidam
idhafi. Qidam idhafi, walaupun dia sebenarnya dipecahan daripada qidam zamani juga. Qidam idhafi ni makna dia sandaran kepada yang lain. Contoh bila kita kata al-abu aqdamu min ibnihi, ayah lebih dahulu, lebih kodim daripada anak dia. Maknanya ayah dulu ada daripada anak dia. Orang panggil kodim juga. Qidam ni nama qidam zamani, qidam idhafi, qidam nisbah. Nisbah satu kepada yang lain. Ayah lebih dahulu pada anak. Jadi dahulu di sini dalam istilah dipanggil qidam idhafi. Jadi yang kita maksudkan dalam perbincangan sifat 20 ni qidam hak mana? Jadi qidam yang dimaksudkan di sini ialah qidam zati. Apa dia qidam zati? Qidam dengan maksud tiada mula. Kita panggil dengan sedia kala. Qidam dengan maksud tiada permulaan. Maka makna qidam dengan makna ini dipanggil qidam zati. Sebab itu di sini pengarang mendatangkan sifat kepada qidam itu dengan qidam zati. Boleh? Dan boleh tak kita sebut qidam saja? Boleh. Sebab bila sebut qidam dalam perbincangan sifat, terus makna merujuk pada qidam zati lah. Qidam dengan maksud tiada awal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok kata pengarang. Erti sedia kala ada Allah. Makna apa qidam zati tu? Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Maknanya sedia kala ada Allah. Ada Tuhan tu sedia kala. Sedia kala. Apa maksud sedia kala? Maknanya ada dah. Ada dah. Itu makna dia. Jadi benda ini kita faham apabila wujud Tuhan tu tak ada mula. Wujud Tuhan itu tiada mula. Jadi itu makna qidam tu. Tiada mula bagi wujud Allah. Tiada awal bagi wujud Allah. Kenapa tak ada mula, tak ada awal? Kerana dia dah ada sedia kala. Boleh? Bukan dia mengadakan diri dia. Ataupun dia ada, dia dahulu sekali diwujudkan. Bukan. Tapi wujudnya itu ada dah, tanpa yang mengadakannya. Tanpa yang mengadakannya. Bermakna tak ada mula adanya. Tu ni. Tak ada mula. Dia guna bahasa cakap ni. Tak ada mula adanya. Adanya tu tak ada mula. Tak ada mula. Jadi bila tak ada mula, boleh kita letak usia tu berapa? Berapa usia Tuhan? Ada ilmu tak? Dia panggil ilmu tua sari tu Tuhan. Tak ada dengar? Ilmu sesat ni. Ilmu tua sari tu Tuhan. Tak sengat ke? Ilmu sesat ni. 20 tahun lepas ada. Jadi sebab apa jadi gini? Masalah tak faham hidup. Bila kita kata Tuhan tak ada mula, kita boleh tak usia tak? Boleh. Kita ni yang kita boleh tak usia ni sebab apa? Sebab ada mula. Usia berapa? Cikgu, contohnya muda lagi. Boleh letak 60, 50, 40. Apa kita boleh letak? Ada mula. Dah kalau tak ada mula, boleh kata berapa? Tak boleh kata. Tak boleh kata. Hatta alam ni sendiri, ni bumi, cakrawala, langit bumi, ada mula tak? Ahli sains kaji memang ada mula. Dia boleh tahu. Sebab apa? Sebab belum tu tak ada, dia ada. Sebab tu ada usia. Ada usia alam, usia bumi, usia pokok. Pokok masuk dalam hutan besar. Dia boleh kaji tau. Dia tengok tengah, dia potong tengok usia pokok. Sebab apa? Sebab ada mula. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada mula. Maka kita tak boleh nak letak perkiraan masa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay.
Dan tidak dikehendaki di sini kidam zamani. Dia sebut dah tu. Maksud kidam di sini bukan kidam zamani. Bukan maknanya tua, bukan maknanya lama. Tuhan ni qadim dengan maksud dia tu lama dah. Usia dia tu awal pada bumi, awal pada langit. Tak betul makna tu. Tak. Tuhan ni makna lama, ada dulu dah, tapi ada dia tu dia tua pada dunia. Tak boleh kita nisbah gitu. Tak boleh. Itu semua daripada makna kidam yang bermakna tempoh masa. Hak tu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikehendaki di sini kidam zamani. Erti lama masa. Bukan makna lama masa. Atau buruk. Bukan makna buruk. Lama itu makna makhluk boleh lah. Kita kata kitab lama, kitab qadim. Kitab tua, kitab qadim. Baitun qadim, rumah lama, rumah usang, rumah buruk. Boleh? Isteri lama. Isteri lama. Jadi hak tu boleh nisbah makhluk. Kerana makna ini mustahil atas Allah. Makna qidam zamani ini mustahil. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Dan mustahil lawannya, bila kita dah i'tiqad wajib Allah bersifat dengan qidam, maka mustahil lawannya. Lawan bagi qidam apa dia? Iaitu baharu Allah. Lawan bagi qidam hudus. Hudus ni makna baharu. Bila dah kita i'tiqadkan wajib qadim qidam bagi Allah, maka mustahil Allah itu bersifat dengan baharu. Maka mana-mana makna yang merujuk kepada makna baharu, pengertian baharu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena reti pula benda makna baharu. Kita kena faham dan reti benda makna baharu. Qadim kita tahu dah, iaitu sedia kala, tak ada mula, tak berubah, tidak berubah-ubah lebih, tak ada. Baharu tu apa? Baharu maknanya ada sebelum tu tak ada. Hudus makna wujudun masbuqun bil adam. Ada yang didahului oleh tiada. Ada yang didahului oleh tiada. Itu baharu. Jadi bila kita kata sesuatu bersifat baharu, maknanya dia asal tak ada, lepas tu ada. Maka hak ni luah. Banyak. Kita perhatilah benda-benda hak ada. Diri kita bersifat dengan baharu sebab dulu tak ada, kemudian ada. Bumi pun sama, langit pun sama, benda pokok pun sama. Gerak kita asal diam jadi gerak, daripada gerak jadi diam. Itu semua merujuk kepada makna-makna baharu. Bergerak dan seumpamanya. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan qidam, mustahil bagi Allah ada sesuatu daripada makna baharu. Habis. Kemudian masuk kepada dalil qidam Allah Ta'ala. Kata pengarang, dalil qidam Allah Ta'ala. Benda tu tulis dan daud. Ada tasasul tak? Tasasul dan daud. Mana kitab hak Rumi mana? Ada tasasul dan daud. Jadi jatuh hak Jawi jatuh tak? Dalil qidam Allah Ta'ala, tasalsul dan daud. Dalil qidam Allah Subhanahu wa ta'ala ialah tasalsul dan daud. Ni memang ikah lah ni. Sebab kalam dia ni berhajat kepada takdir. Dalil qidam Allah Ta'ala ialah mustahil tasalsul dan daud. Istihalatut tasalsuli wa daud.
Tapi ditulis tasasul daw je tak? Sebab dia perbincangan dalam masalah qidam akan kembali kepada perbincangan tentang tasalsul dan juga daw. Jadi tasalsul dan daw ni bukan bukti Tuhan ada, bukan pada mengisbatkan tasalsul dan daw itu dalil bagi qidam Tuhan. Dalil bagi qidam tu pada mustahilnya berlaku tasalsul dan daw, yang melazimi kalau Tuhan tidak qidam. Awak tu tu orang ngaji lah, nak faham sini orang ni kat kita akan tengok takdir kalam dia, dalil qidam Allah Ta'ala tasalsul dan daw. Sebab tu dia parti balik dah ni, parti pun dia kena, kalau bekak sangat ni tambah air. Kalau bekak sangat ni tambah air lah. Kena ada tambah hot air pula baru dia minum. Kalau tidak lekat tekuk lah. Minum parti kodia waktu tak ada tambah air. Kena tambah air juga pun nama parti. Jadi dalil qidam Allah Ta'ala ialah mustahil daw dan tasalsul. Mustahil tasalsul dan daw. Yang melazimi daw dan tasalsul itu apa? Melazimi bagi tidak qidam. Kerana tidak qidam menyebabkan membawa kepada daw dan tasalsul, maka daw tasalsul itu mustahil, maka ternafi tidak qidam, barulah isbat bahawa Tuhan mesti qidam. Dia punya susunan dalil tu. Apa waktu tak benih kat kita tengok dalam. Okey, jadi dua benda istilah yang disebut oleh pengarang, iaitu tasalsul dan daw. Hak Melayu dia tak tasalsul tak. Tengok dia kan, benda pembuktian bahawa Allah Ta'ala wujud dia itu sedia kala tidak didahului oleh tiada. Kalau Allah Ta'ala, kalau bahasa tu, kalau bahasa cakapnya kalau Allah Ta'ala baharu, tentu berhajat kepada Tuhan yang kedua yang menjadikan dia. Okey, kalau kita nak bincang kenapa Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qidam, dia itu mesti sedia ada, sedia kala ada. Kenapa? Kerana kalau Tuhan tidak sedia kala ada, maknanya apa? Dia baharu. Bila baharu, maknanya apa makna baharu? Asal tak ada, lepas tu ada. Makna asal dia tak ada, tiba-tiba ada. Siapa yang buat dia? Tentu berhajat kepada Tuhan kedua. Hak buat dia lah. Sebab kita kata dia tadi tak qidam. Bila tidak qidam, makna baharu. Bila baharu maknanya asal tak ada, lepas tu ada. Masa tak ada tu siapa yang membuatkan sehingga jadi ada? Ada hak lain pula yang membuat dia. Tu kata tentu berhajat kepada Tuhan kedua. Ini hujah ni, perhujahan ni yang menjadikan dia, sebab dia asal tak ada. Dan kalau Tuhan yang kedua baharu pula, lepas tu kita bincang pula tentang Tuhan kedua tadi. Tuhan kita kata dak qadim, andai kata dak qadim. Bila dak qadim makna dia tu asal tak ada, kemudian ada, baharu. Siapa hak buat? Tuhan kedua buat dia. Kita kata gitulah. Okey, Tuhan kedua tu mana sifat dia? Qadim ke tak? Tadi kan kita kata dak qadim kan? Dak qadim maknanya baharu juga. Maknanya berhajat kepada hak lain buat dia pula. Tuhan kedua berhajat kepada Tuhan ketiga yang mengadakan dia pula. Dan kalau Tuhan yang kedua baharu pula, tentu berhajat kepada Tuhan yang ketiga yang menjadikan dia. Kalau begini, satu Tuhan kemudian satu, nescaya jadi jatuh. Dia kata mana? Nescaya jadi daw, berkredit. Kalau balik kepada Tuhan yang pertama, misalnya seperti Zaid menjadikan Umar dan Umar menjadikan Bakar dan Bakar menjadikan Zaid, atau tasalsul, situ. Okey. Tadi disebut tasalsul dulu ke sebut do dulu? Tasalsul lepas tu do dalam tu.
Do lepas tu tasalsul. Dia sebut do dulu baru tasalsul. Hak umi gitu. Sebut do dulu baru sebut tasalsul. Jadi dang tu, do dan tasalsul lah. Tak apa, boleh je. Okey. Jadi kena surah, kena taswirkan masalah do dulu. Okey. Kemudian tentu berhajat kepada Tuhan yang ketiga yang menjadikan dia. Kalau begini, satu Tuhan, kemudian satu, nescaya jadi daur berkeliling. Jadi berkeliling tu kalau balik kepada Tuhan yang pertama. Gini. Jadi dia kata Tuhan A, letak A lah, Tuhan A. Sifat qadim tak? Dia kata tak qadim. Bila tak qadim baharu maknanya dia tu asal tak ada, kemudian ada. Jadi siapa yang buat dia? Tuhan B. Tuhan B buat. B buat dia pula. Okey. B pula baharu ke tak? Kita katakan baharu tak dia kan? Jadi Tuhan tu tak qadim baharu, maka B siapa buat? C pula buat. Okey. Kemudian C ni kalau nescaya jadi daur berkeliling kalau dia akan jadi pusing balik kalau balik kepada Tuhan yang pertama. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C, Tuhan C dibuat oleh Tuhan A. Dia pusing balik. Pusing balik. Tu kalau kita ambil dipanggil apa nama ni? Do murakkab. Tak ke basit. Lebih pada satu panggil do murakkab. Jadi kalau do basit ni A buat B, B buat A. Yang pentingnya musing balik. A buat B. Okey, Tuhan A dicipta oleh Tuhan B. Tuhan B siapa cipta? Tuhan A buat dia. Jadi pusing. Pusingan sekali pusing tanpa ada pertengahan dipanggil daur basit. Makna basit tu mudah. Sekali pusing je. A buat B, B buat A. Dia kata nescaya jadi daur berkeliling kalau balik kepada Tuhan yang pertama. Misalnya seperti contoh, Zaid menjadikan Umar dan Umar menjadikan Bakar. Zaid buat Umar, Umar buat Bakar, dan Bakar menjadikan Zaid. Bakar tadi ini buat Zaid. Tu panggil pusing tu. Anda yang pertama, kalau Tuhan itu tidak qadim, sama ada dia akan berlaku daur. Contoh macam tadi, Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C, Tuhan C buat Tuhan A. Zaid membuat Umar, Umar buat Umar buat Bakar, Bakar buat Zaid. Dia akan jadi daur. Bila dia berpusing kembali kepada asal, dia akan jadi daur namanya. Daur ni makna pusing. Atau tasalsul. Anda yang pertama, dia sama ada pusing balik, dia panggil daur, ataupun akan jadi tasalsul. Apa makna tasalsul? Berhubung-hubung, berpanjangan, tidak penghabisan. Kalau terus tidak balik kepada yang pertama. Jadi tadi ada yang kalau dia balik mula, dia panggil daur. Yang kedua, dia akan berterusan tanpa ada penghabisan, tak habis. A buat B, B ni coding ke tak? Tak coding, baharu. Maka siapa buat B? B buat C. C coding tak? Tak coding, baharu. C dibuat oleh D. D coding tak? Tak coding, baharu. D dibuat oleh E, F. Siapa kalau habis? Bukan siapa habis, siapa ada habis. Kalau siapa habis, sesat. Siapa ada habis? Infinity. Jadi tak habis-habis. Itu dipanggil apa? Dipanggil tasalsul. Tarattubu umurin la nihayata laha. Tersusunnya perkara-perkara yang tidak ada kesudahan baginya. Pada ilah dan maklum, pada yang sebab dan musabab. Siapa buat Tuhan? Tuhan lain buat dia. Tuhan lain tu siapa buat? Tuhan lain pula. Tuhan lain pula tu siapa buat? Tuhan lain pula. Begitulah berterusan, tak ada kesudahan. Dinamanya sebagai tasalsul.
Macam mana boleh berlaku dua andaian ni? Dia mudah je. Ini ahli, kalau kita mendalami di macam mana terhasilnya, kita kata teori ataupun do dan tasalsul. Bila kita kata sesuatu illah, sesuatu maklul itu tidak dia berhajat kepada illah. Suatu maklul berhajat kepada illah. Suatu musabbab berhajat kepada sebab. Bila dia berhajat kepada sebab yang menjadikan dia, Tuhan ini wujud dia berhajat pada sebab yang menjadikannya. Perbincangan tentang sebab musabbab ataupun ilmu kalam dipanggil illah maklul. Siapa yang buat? Tuhan. Perbincangan Tuhan ada kerana dibuat. Itu pada perbincangan tentang illah kewujudan Tuhan. Ni bincang kalam ni, kita tak boleh kata Tuhan tu dia itu illah atau maklul, tak boleh. Cuma ulama mengeluarkan dur dan konsep dur dan tasalsul dari perbincangan ni. Kalau andai Tuhan tu wujud dia, wujud yang tidak, kita panggil tidak absolut, tidak bertunggalan, wujudnya disebabkan yang lain, maknanya dia ada sesuatu ilah yang mencipta dia. Maka ilah ni tak lari sama ada dia tu menjadi ilah, kemudian maklul tu jadi ilah pada dia. Maknanya jadi musing. Siapa? Sebab apa A ada? B. Sebab apa B ada? A. Ataupun dia akan berterutan susunan ilah maklul sampai akhir. Sebab apa ada A? B. Sebab apa ada B? C. Sebab apa ada C? D. Tak ada penghujung. Tu je. Jadi lagi mana dia tidak terhenti kepada satu titik penghabisan atau titik kembalinya semua ilah-ilah kepadanya, dia akan bawa sama ada do atau bawa pada tasalsul. Ihtimal akal, ada yang akal dua tu je. Ni boleh terima akal tak? Do tasalsul ni akal tak boleh terima. Ambil contoh senang lah. Sebab anak kita ada siapa? Sebab ada anak kita ialah mak dia lah. Mak dia beranak dia. Mak dia anak itu diberanakkan oleh mak. Jadi mak sebab kepada ada anak. Mak tu sebab kepada ada mak siapa? Ia ada dua. Sama ada sebab kepada ada mak, anak pula. Tapi hak ni jelas sangat tak boleh terima akal. Hak ni jelas sangat tak boleh terima akal. Sebab apa awak ada? Mak saya beranak. Lepas tu tanya mak pula, sebab apa mak ada? Sebab awak beranak ke mak? Jelas lah, mustahil. Tak betul lah. Anak tu ada di dunia sebab mak melahirkan dia. Lepas tu mak ada lahir di dunia sebab apa? Sebab anak melahirkan dia. Dia terima? Dia terima. Jadi kembali balik ilah menjadi maklul ataupun maklul tu menjadi ilah kepada yang lain yang dia jadi ilah atau maklul tu, itu tak boleh terima jelas. Musik ni memang jelas sangatlah. Kita dilahirkan oleh mak. Lepas tu kita tanya mak kita, mak siapa kau hok beranak ke mak? Mu lah. Mak kata mu beranak tu. Mak tu kena kecek tu. Jadi dia takkan jadi gitu. Anda yang kedua selesai. Itu dah. Yang kedua, lahir kita disebabkan mak kita. Lahir mak kita disebabkan oleh Tok. Lahir Tok disebabkan oleh Toknya. Sampai lahir. Akhir tu ada ujung tak? Tak ada. Tak ada dia. Sampai bila? Tak ada sampai. Kita yang melahirkan kita ni mak kita. Lepas tu mak kita dilahirkan oleh mak dia. Mak dia iaitu tok kita dilahirkan oleh tok nyang mak dia. Mak dia dilahirkan oleh mak dia pula. Sampai bila habis? Sampai dah habis. Oh nak habis Okey.
Tak apa, kita terima dulu. Andai kata safar dah habis, saya kapur. Kalau safar dah habis akan jadi gini. Sebelum kita lahir kena ada mak kita dulu. Sebelum mak kita lahir kena ada tok kita. Sebelum tok kita ada kena lahir toknya. Sebelum dia ada kena lahir mak dia. Sebelum. Kalau dah habis, lahir tok kita. Kalau tak ada habis, kita boleh ada tak? Faham tak? Tak faham. Gini, kita nak ada, mak kita kena ada dulu. Sekarang ni mak kita tak ada lagi sebab tok kena ada dulu. Sekarang ni tok tak ada lagi sebab nyam kena ada. Lepas tu kalau dah habis, tak ada habis, dah lahir tak kita? Dah lahir. Sebab apa? Sebab dah habis. Susunan tu dah habis lagi tu. Jadi dah kena ada sampai bila? Selama-lama. Kalau selama-lama tak ada kita kan. Maknanya yang ada hujung. Siapa hujung? Siapa hujung ni? Siti Hawa. Aduh, Allah pula hujung ni. Baru boleh ada kita. Mana dok ingat kan? Mok mula-mula sekali dok ingat. Aduh, dah ingat dah. Kena ada Adam dan Hawa dulu. Dia berhenti di Adam dan Hawa, baru lahir kita. Andai kata sebelum Adam dan Hawa tu ada hak lain, sebelum dia ada hak lain, sebelum dia ada hak lain, dah habis sudah, dah sudah lagi. Pusingan dahulu tu dah habis. Ada tak kita? Tak ada. Faham tak? Nampak tak? Kalau dah habis di alik ujung dah habis ni, tak ada alik ni. Alik dia panggil alik pakar. Alik pakar dah habis, alik ujung dah lari. Tak lari. Nampak tak? Faham tu? Cikgu faham tak tu? Dia orang matematik senang sikit. Dia kata alik ujung infinity. Alik awal tu alik pakar. Alik pakar dah ada start lagi. Dah nak ada dia, nak ada tok Adam, kena ada ayah dia, mak dia. Mak dia tak nak ada, kena ada mak dia. Nak kena ada mak dia. Dah habis, dah sudah. Bila dah sudah, macam mana nak ada? Faham tak? Jadi nak kena ada hak ujung ni, hak pakar tu kena ada. Kena berhenti di satu benda kok. Kalau tidak, takkan lahir. Nampak tak? Bila kita nak kata jelas tak? Itu cara mudah nak faham lah. Dalil tasasul ni apa nama ni, dia dalam ilmu kalam dia gunakan dalil al-mutabaqah. Tak? Antara dua silsilah, dua rantaian tempoh masa. Dia teknikal sikit lah. Secara senang macam tadi lah. Susunan ilah ma'lum, sebab dan penyebab. Kita disebabkan oleh mak kita, mak kita disebabkan oleh tok disebabkan oleh nyanya oleh nyuk. Ia kena habis juga. Kalau dah habis daripada belah pakar, takkan ada kita. Ia kena sudah situ. Ya. Okey. Mana tadi? Menjadikan bakar atau tasalsul, berhubung, berpanjangan, tidak penghabisan, tak ada habis. Kalau terus tidak balik kepada yang pertama, ni dipanggil tasalsul. Dipanggil tasalsul. Dalam ilmu kalam, untuk isbat tasalsul ni dipanggil burhan tatbiq. Burhan at-tatbiq. Maka daur berkeliling dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar. Maka daur berkeliling dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar, atau tasalsul, berhubung-hubung, berpanjangan, tidak penghabisan, dengan tidak tentu Tuhan yang sebenar, kedua-dua itu mustahil. Dan apabila dua-dua ini mustahil, tetap sedia kala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Rekah cerita kita ambil balik ni, kena ambil balik ni. Cumanya rekah ceritanya, bila kita tahu bahawa dur dan tasalsul ini mustahil, maka tentulah Allah Ta'ala ini qadim. Allah ini qadim, dia bersifat dengan qidam. Kalau tak bersifat dengan qidam, dia akan bawa kepada dur dan tasalsul. Walhal dur dan tasalsul ini mustahil. Bila mustahil ni, benda yang membawa kepada mustahil pun mustahil. Kemudian maka dur yang berkeliling, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini soalan. Dia nak tanya.